Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Azhar Hilmi dalam pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM. Baik, apa khabar kepada anda semua ini? Saya doakan moga semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Dan yang paling penting, kita nak teruskan sesi perbincangan kita, ulang kaji kita dan pembelajaran kita dalam Didik TV KPM. Untuk hari ini, kita ada pentaksiran Bilik Darjah. Tapi persoalannya, siapa guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Cantik, bergaya dan yang paling penting sekali, sentiasa mukanya murah dengan senyuman. Kita ada Cikgu Rosiani Yahya, penyelaras program pendidikan khas integrasi SK Tengkek Negeri Sembilan. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah. Itu dia. Saya tengok cikgu, senyuman cikgu tu yang membuatkan saya rasa teruja cikgu. Nak teruskan pembelajaran kita ini. Mesti. Tapi cikgu, kita tidak berdua. Kita ada juga jurubahasa isyarat kita yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, Cikgu Wan Nur Adli Tengah Elias Wan Ngah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri Terengganu. Dah daripada Terengganu kita pula. Itu dia. Baik, Cikgu, untuk hari ini kita nak teruskan kita punya pembelajaran kita, perbincangan kita berkenaan dengan pentaksiran Bilik Darjah yang mana mungkin fokus kepada apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, Cikgu. Ya, betul. Baik. Pentaksiran Bilik Darjah pada hari ini saya nak kongsi dengan ibu bapa dan rakan-rakan guru di rumah bagaimana tajuk saya. Baik. Pentaksiran dalam pengurusan kehidupan tahun 5 masalah pelajaran pendidikan khas. Baik. Okey. Boleh saya teruskan? Silakan cikgu. Okey. Cikgu tekan bawah cikgu. Okey. Itu dia. Okey, baik. Hari ini kita fokus kepada pengurusan kehidupan cikgu. Ya, saya. Untuk pendidikan khas tahun 5. Baik. Tahun 5. Okey, terlebih dahulu saya nak terangkan pada rakan-rakan, ibu bapa di rumah bahawa pengurusan kehidupan ni dia ada 2 cabang. Ya. Okey. Dalam subjek pengurusan kehidupan tahun 5 terbahagi kepada 2 iaitu pengurusan diri dan kemahiran manipulatif. Jadi bahagian saya adalah hari ini akan menerangkan bagaimana pentaksiran itu berlaku dalam kemahiran pengurusan diri. Baik. Okey, saya teruskan. Okey. Okey, baik. Pertama sekali kita melihat apa matlamat KSSR pengurusan kehidupan menjurus kepada pengurusan diri. Ya. Okey. Yang pertama yang kita boleh lihat di sini, okey, kita tengok membimbing dan melatih urus diri dan emosi. Siapa itu? Sudah tentunya kepada murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan pendidikan khas yang kita boleh sebut MBPK. Okey, nombor 2, mempunyai keyakinan diri. Kita nak beri, nak asah murid ini bagaimana untuk mempunyai keyakinan diri bila nanti berada di luar bersama-sama masyarakat. Baik. Okey, seterusnya mengamalkan tingkah laku yang positif. Sudah tentu ini matlamat utama juga antara yang guru-guru kena terapkanlah, mengamal tingkah laku yang positif. Baik. Dan yang keempat, meningkatkan kemahiran psikomotor, membantu perkembangan mental dan fizikal. Macam saya cakap tadi, dalam pengurusan kehidupan kita ada 2 cabang lah. Cabang kedua adalah kemahiran manipulatif yang lebih fokus kepada psikomotor, kemahiran psikomotor. Dan yang kelima, hidup berdikari dan boleh bersosialisasi dengan masyarakat. Siapa itu? Sudah tentu murid MBPK. Okey. Saya teruskan lagi. Silakan cikgu. Okey, dalam pentaksiran Bilik Darjah ini ada beberapa bahan rujukan yang kita akan guna dan kita akan rujuk. Sudah tentunya yang pertama sekali, guru harus merujuk kepada pengurusan kehidupan DSKP. Baik. Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pengurusan Kehidupan tahun 5. Jadi rakan guru dia akan melihat di sini dulu. Kemudian berpandukan dengan buku panduan pelaksanaan pentaksiran Bilik Darjah yang dikeluarkan oleh bahagian kurikulum. Baik. Dan tidak lupa juga
kita merujuk kepada rancangan pendidikan individu. Ini bezanya. Dalam pendidikan khas kita ada rancangan pendidikan individu selain mata pelajaran DSKP. Baik, jadi ini membezakan dengan murid-murid biasa yang Ya, lain, cikgu? betul. Kena merujuk di antara ini. Dan satu lagi tak tertinggal adalah kod amalan pendidikan khas lah untuk murid pendidikan khas yang kita kena lihat, guru-guru kena lihat dalam ni dah memang dijelaskan. Okey, saya boleh petik salah satulah terutama sekali tentang RPI. Apa itu RPI? Rancangan Pendidikan Individu, di mana memang dinyatakan kena perlu buat untuk semua murid MBPK dan seterusnya berkaitan dengan pentadsiran. Kalau ibu ayah dan guru-guru di rakan-rakan guru di rumah boleh lihatlah. Okey. Baik, cikgu. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan PBD dalam pengurusan kehidupan. Baik. Okey. Baik, ini rakan-rakan guru terlebih dahululah akan mengetahui standard kandungan apa yang murid MBPK akan belajar dan guru akan ajar. Okey, seterusnya mengetahui standard pembelajaran. Ini maknanya pecahan daripada standard kandungan tu dipecahkan lagi, dikhususkan lagi apa yang murid MBPK akan belajar dan apa hasil pembelajaran yang murid tu akan dapat bila selepas pengajaran berlangsung. Baik. Okey, dan keempat, selepas meneliti ketiga-tiga ini, rakan-rakan guru haruslah merancang aktiviti mengikut keupayaan murid masing-masing. Okey, untuk makluman Abah Azhar dan ibu ayah di rumah, di sekolah rendah, murid dalam satu kelas ini pelbagai. Pelbagai keupayaan. Baik. Okey. Jadi rakan-rakan guru bermain peranan macam mana guru perlu merancang aktiviti mengikut keupayaan masing-masing. Baik. Di mana guru mengajar mengikut keupayaan, bukan murid mengikut sukatan. Jadi berbeza. Setiap individu berbeza dia punya sukatan. Ya, jadi macam mana guru nak mencorak. Contoh saya bagi, dalam kelas tu ada 5 orang. Baik. Pelbagai kategori. Tapi kita kena mengajar. Matlamat kita satu, kita punya panduan di SKP kita satu. Baik. Tapi bagaimana cikgu nak melaksanakan standard kandungan itu mengikut keupayaan murid yang berbeza ini. Jadi memang nak tak nak menuntut kerja buat cikgu untuk merancang. Memang kena merancang. Kalau tak merancang dalam kelas nanti susah. Kita nak adaptasikan benda tu. Okey. Dan sudah tentu bila kita merancang aktiviti, kita juga akan merancang PBD. Di mana PBD ini sentiasa berjalan di dalam pengajaran. Bukan kita nak tunggu satu masa nanti ataupun satu bulan ataupun satu minggu, tidak. Itu PBD berlangsung sepanjang pengajaran dijalankan. Baik. Okey. Seterusnya yang kelima, bila dah rancang aktiviti, kita dah rancang apa yang kita nak taksirkan ataupun kita nak buat PBD, kena tahu apa itu kaedah, standard prestasi ataupun tahap penguasaan apa yang kita nak tengok kepada murid MBPK ni. Okey. Jadi ini kelima-lima bagaimana sebenarnya pelaksanaan PBD itu sendiri, cikgu? Ya, betul. Baik, cikgu, kita teruskan, cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, ini antara kaedah pentadsiran. Begitu juga dengan perdana, tak ada beza, sama saja. Tapi saya ingin mengulas lebih lanjutlah. Okey, yang pertama pemerhatian. Okey, di mana pemerhatian ini menjurus kepada mentafsir proses hasil kerja murid, penghasilan lukisan, buku scrap, kraft tangan dan produk. Ini lebih dekat dengan murid berkeperluan pendidikan khas. Kita nak tengok daripada sinilah kalau dari segi pemerhatian. Bila murid MBPK ini membuat tugasan yang seperti ini, contoh saya boleh ambil contoh lukisan. Jadi guru kat situ dia dah boleh tengok. Murid di dalam kelas ni pelbagai, yang saya cakap pelbagai kategori, pelbagai keupayaan. Jadi guru terus melakukan pentadsiran, pemerhatian di situ. Baik. Jadi rakan-rakan guru saya tahu memang sedia maklum, memang mahir macam mana nak buat pentadsiran. Semasa proses contoh melukis atau mewarna itu dijalankan. Seterusnya kaedah yang kedua, lisan. Lisan juga memang sesuai untuk murid MBPK lah. Di mana kita tahu lisan terdiri daripada soal jawab, bacaan kuat, bercerita, temu bual, mendengar dan memberi respon. Ini memang kita selalu gunalah. Untuk murid pendidikan khas memang kita banyak guna. Kita nak tahu kefahaman murid tentang sesuatu mata pelajaran tu. Okey. Dan akhir sekali adalah kaedah penulisan. Kaedah penulisan ni
di mana guru dia boleh tengok hasil kerja murid, terutama buku tulis, lembaran kerja. Jadi guru ni akan menyemak dan memeriksa tugasan murid ni di mana tahap keupayaan dia. Adakah tadi dah bersoal jawab. Ya. Contoh kita dah buat soal jawab. Dalam penulisan ni adakah murid ini menghadapi masalah ataupun apa hasil dapatan daripada kita dah belajar tadi diterjemahkan dalam penulisan. Jadi kat situ kita nampak. Okey, di sini saya nak menarik perhatian rakan-rakan gurulah di luar sana. Ya, cikgu. Semasa proses penulisan ni juga kita boleh kaitkan jalankan sekali intervensi RPI ataupun rancangan pendidikan individu sekiranya ada yang berkaitan dalam subjek kita. Baik. Jadi kat sinilah di mana RPI tu berjalan sekali juga. Baik, itu dia. Dan hari ini cikgu, saya rasa sangat teruja bila kita tahu berkenaan dengan matlamat dan juga kaitannya kepentingan PBD dalam pengurusan kehidupan, dan ini menunjukkan bahawa saling berkaitan dan memberi peranan antara satu sama lain. Baik, cikgu, kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah, pengkhususan kita dalam pengurusan kehidupan untuk pendidikan khas tahap 2. Tapi kita nak berhenti seketika, cikgu. Boleh? Kembali selepas ini dalam pentaksiran bilik darjah Didik TV KPM. PBD dalam pengurusan kehidupan adalah topik yang kita akan bincangkan hari ini dalam pentaksiran bilik darjah Didik TV KPM bersama dengan guru kita hari ini, Cikgu Rosiani Yahya, penyelaras program pendidikan khas integrasi SK Tengkek Negeri Sembilan, dan juga kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Wanur Adli Tengah LIS 1 daripada SMK Ibrahim Fikri Terengganu. Baik, Cikgu, kita nak teruskan, Cikgu, untuk PBD dalam pengurusan kehidupan, Cikgu. Silakan. Ya, boleh. Saya teruskan, mohon izin. Okey, baik. Silakan, Cikgu. Okey, untuk kali ini kita dah nak melihat apa itu standard kandungan lah. Standard kandungan ini yang pertama adalah 1.1, iaitu tanggungjawab diri terhadap komuniti setempat. Ya. Dia dah sebab tahun 5, jadi dia dah kena ajar cara bermasyarakat. Okey, di mana itu adalah standard kandungan dan pecahannya adalah standard pembelajaran. Kita ada 1.1.1, 1.1.2, 3 dan 4. Okey, di mana saya tak baca lah ya, kita boleh lihatlah. Mengenal, bercerita. Saya ambil kata kunci mengenal organisasi, bercerita, tanggungjawab, mengaplikasi dan mempamerkan sikap. Okey, baik ya. Okey. Baik, ini antara cadangan aktiviti dan pentaksiran yang rakan-rakan guru lah yang boleh buat di luar sana. Yang saya ambil standard pembelajaran mengenal organisasi dalam komuniti setempat. Kata kuncinya mengenal. Sudah tentu rakan guru boleh merancanglah macam mana nak kenalkan carta organisasi komuniti ataupun masyarakat ataupun carta organisasi kampung lah, kampung taban kan. Jadi kena bimbing murid. Lebih perkataan membimbing sebab kita sedia maklum murid MBPK ni perlu dibimbing, perlu diberi. Untuk dia mengetahui sesuatu orang panggil kemahiran tu. Jadi kat sini saya lebih menggunakan pendekatan membimbing. Pertama guru bimbing, bacakan carta organisasi. Seterusnya saya nak pergi kepada kaedah pentafsiran. Dalam proses mengajar, pentafsiran yang kita pilih adalah lisan. Contohnya soal jawab dan senarai semak. Di mana bila kita guru dah kenalkan carta organisasi, guru boleh bersoal jawab. Untuk mengetahui murid ni faham atau tidak. Contoh peranan, pengerusi. Apa peranan siapa? Selepas tu siapa? Okey. Boleh yang kedua adalah senarai semak. Okey, saya ada kongsikan di bahagian yang ketiga, contoh senarai semak lah. Okey, seterusnya kaedah pentafsiran kedua adalah pemerhatian. Senarai semak hasil kerja murid menulis kembali nama jawatan dan jawatan kuasa kampung atau taman dan sebagainya lah. Jadi kat sini kita nak tengok kefahaman murid. Di mana dia mengikut hierarki dia. Siapa yang paling tinggi. Kalau dia tak faham, dia tak dapat buat. Itu beza. Okey, seterusnya saya pergi ni contoh pentafsiran yang dilakukan oleh murid saya lah. Di mana saya bahagikan lembaran kerja ni kepada 3 tahap. Macam saya cakap tadilah, di sekolah rendah kita ada pelbagai keupayaan. Jadi guru kena pasti di mana murid yang berada di aras rendah, sederhana dan tinggi. Dia punya lembaran kerja kita bagi kerja tu pun tak sama. Kalau kita bagi sama,
kita dah macam kita tak tengok keupayaan murid tu. Berbeza dengan sekolah menengah. Sekolah menengah dia dah ada laluan dia sendiri. Dia dah pecah ikut laluan sendiri. Di sekolah rendah kita memang guru kena pastikan. Jadi kita boleh tengoklah lamaran kerja pertama adalah untuk aras rendah, lebih kepada menulis kembali. Baik. Okey, di bawah tu saya contohkan murid yang dah menulis kembali. Kedua, murid di tahap sederhana ni dia memilih jawatan berdasarkan penyertaan. Okay. Dan yang ketiga ni lebih kurang aras tinggi di mana dia tidak dibimbing lah. Maksudnya dia tengok gambar dia dah tahu ini jawatan apa. Baik. Ini untuk aras tinggi. Seterusnya, ini contoh yang kedua. Untuk kemahiran untuk standard pembelajaran 1.1.2 iaitu bercerita tentang tanggungjawab diri MBPK dalam komuniti setempat. Ini saya ambil contohlah. Saya cadangkan aktiviti bergotong royong. Kalau murid MBPK tak pernah terlibat dengan gotong royong di kawasan setempat, mungkin kita tarik perhatian murid ni bercerita tentang gotong royong dilakukan di sekolah. Memang saya faham. Kadang-kadang murid ni dia tak terlibat secara aktif di luar, tapi di sekolah kita libatkan secara langsung. Baik. Okey, kita boleh lihat di sini guru bimbing murid tengok gambar bercerita. Ini teknik pentaksiran lisan digunakan. Bercerita, soal jawab, cikgu tanya, murid jawab. Begitu. Okey, ini contoh yang ini contoh kedua. Baik. Okey, ini saya pun tak perlu terangkan. Mana tadi guna gambar yang sebenar, ini adalah gambar daripada lembaran kerjalah. Tekniknya sama. Okey. Walaupun mungkin ini bentuk lukisan yang itu gambar yang betul. Ya, tapi... betul. Tadi kaedah lisan, ini lebih pada kaedah penulisan. Baik. Okey, menulis ayat pendek berdasarkan gambar. Okey, seterusnya saya pergi kepada kemahiran yang ketiga dan keempat, 1.13, 1.14 di mana bagaimana murid MBPK tu nak mengaplikasikan tanggungjawab dan nak mempamerkan sikap. Ini berada di tahap yang tahap penguasaan 4, 5 dan 6. Kalau murid tu boleh menunjukkan sikap. Contoh gambar yang ada bila waktu gotong royong murid tu boleh berdikari, boleh melakukan kerja yang diarahkan oleh guru lah, yang diagihkan oleh guru. Okey. Pun samalah ni. Dan ini. Okey. Baik. Jadi mereka didedahkan dengan aktiviti-aktiviti untuk kehidupan seharian juga. Ya, betul. Di mana bila proses aktiviti itu berlangsung, jadi minta murid untuk membuat senarai semak tugasan. Ini pun boleh daripada cikgu dan minta murid tu tandalah. Macam saya buat di sini, ada murid A membersihkan rumput di kawasan sekitar pasu, boleh tak boleh bila kita arahkan. Sebab murid ni pelbagai keupayaan. Jadi kita tengok, bila kita agihkan tugas tu pun kita kena tengok. Okey, baik. Ini contoh yang cikgu buatlah. Baik. Cara nak merekodkan pentaksiran tadi mengikut SP. Okey, ini adalah tahap penguasaan umum yang saya boleh kongsikan dengan ibu ayah juga rakan-rakan guru lah. Rakan-rakan guru memang sedia maklum. Bila semua kemahiran standard kandungan diajar dalam pengurusan kehidupan telah habis, maksudnya dah selesai kita ajar, murid akan diberi tahap penguasaan 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Okey, contoh saya ambil tadi, sekiranya murid itu boleh mengaplikasikan apa yang diajar dalam pengurusan kehidupan, maka murid ini boleh diberi pada tahap penguasaan 4, 5 dan 6. Baik. Jadi itu antara, kalau kita tengok daripada standard pembelajaran dan juga aktiviti yang cikgu kongsikan sebentar tadi, sebenarnya lebih memfokuskan kepada RPI cikgu untuk murid-murid berkeperluan khas, rancangan pembelajaran individu. Ya. Untuk mereka. Jadi setiap tahap tu bergantung kepada individu tu lah cikgu ya? Ya, betul. Kita mengajar ikut individu. Baik. Okey, kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan PBD dalam pengurusan kehidupan ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini dalam Pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM.
Pentas Bilik Darjah di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk hari ini kita nak belajar, kita nak tahu berkenaan dengan PBD dalam pengurusan kehidupan bersama dengan cikgu kita, Cikgu Rosiani Yahya, penyelaras program pendidikan khas integrasi Sekolah Kebangsaan Tengkek Negeri Sembilan, dan kita ada jurubahasa isyarat Cikgu Wan Nur Adli Tengah LIS Wangah daripada SMK Ibrahim Fikri Terengganu. Baik cikgu, kita teruskan cikgu pembelajaran kita ini. Cikgu silakan. Okey, saya mohon izin teruskan. Okey. Silakan cikgu. Untuk kali ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan guru lah terutamanya tentang bagaimana PBD, bagaimana kita nak merekod dan kita nak melaporkan. Baik. Okey. Baik, apa itu perekodan? Ini saya rasa semua ketahui, cuma saya ulas sedikitlah. Ya. Guru boleh mencatat perkembangan murid ini di dalam buku rekod. Buku rekod mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual dan lain-lain. Contoh buku rekod. Baik. Kalau buku rekod saya rasa rakan-rakan guru memang dah jelas. Di belakang tu kita dah catat. Setiap kali kita ada buat pentaksiran, kita akan catat. Lebih mudah. Okey. Begitu juga dengan buku latihan. Ini juga adalah antara teknik yang mudah di mana bila kita menyemak hasil kerja murid, sekiranya kita buat pentaksiran, kita terus letak di situ. Baik. Contoh berapa betul, ataupun boleh menguasai ataupun tidak menguasai, ataupun boleh menguasai dengan bimbingan. Baik. Untuk murid pendidikan khas ni, dia ada boleh menguasai dengan bimbingan. Baik. Okey. Dan buku catatan lah. Ini dan senarai semak. Senarai semak ni memang kita buat. Baik. Dan seterusnya jadual lah. Ini saya rasa cikgu, rakan-rakan guru memang arif lah dengan ni. Baik. Seterusnya, perekodan tahap penguasaan dibuat ke dalam template pelaporan yang disediakan setelah PDP bagi setiap bidang, tema, kemahiran dan atau kelompok, standard kandungan dan standard pembelajaran selesai dilaksanakan. Ini selalunya yang disediakan oleh bahagian kurikulum lah. Okey. Jadi dah ada template ni cikgu Ya, betul. Baik. Saya kongsikan. Baik. Ini antara contoh lah yang cikgu boleh buat lah. Ini yang saya ada, saya buat begini, dan ada rakan-rakan guru lagi kreatif. Bazar lagi kreatif, boleh buat rekod macam-macam. Ya, cikgu. Sebagai kita punya untuk mencatat perkembangan murid lah. Okey. Dan semasa kita membuat catatan memberi tahap penguasaan kepada murid-murid mengikut standard pembelajaran ni, dia juga memerlukan orang kata kat situ berdasarkan latihan tugasan yang dilakukan dan pertimbangan profesional guru untuk memberi tahap kepada murid. Ada pertimbangan guru juga dalam nak menentukan. Dan untuk ibu ayah, tahap penguasaan ni kita memang bagi untuk individu, bukan untuk perbandingan antara individu A dengan individu B. Tidak. Baik. Contoh mungkin ibu ayah akan lihat anak saya tahap penguasaan 3, anak murid yang satu lagi tahap penguasaan 3 juga. Tapi sebenarnya ulasan daripada guru tu sendiri akan berbeza mengikut keupayaan murid tu sendiri. Walaupun tahap penguasaan yang sama cikgu. Ya. Baik. Inilah di mana pertimbangan profesional guru tu diperlukan. Baik. Sebab tadi kita dah dibincangkan tadi yang mana cikgu sebut RPI-nya berbeza ya. Ya, betul. Baik. Jadi guru ni lebih mengenal murid MBPK dia. Baik. Okey, ini yang template yang diberikan oleh bahagian kurikulum yang memang kita gunalah. Ini diisi setelah semua selesai. Maksudnya kita dah mengajar semua standard kandungan. Baik. Dan kita akan isilah mengikut lajur yang ditetapkanlah. Contoh yang tadi 1.1 berada di bawah tajuk yang pertama. Baik. Lajur yang pertama yang kita boleh tengok itulah. Di mana tengok tahap penguasaan itu diberi. Baik. Diberi secara macam tadi saya cakap, selesai semua standard pembelajaran yang kemahiran kecil-kecil tu. Ya, cikgu. Jadi guru akan beri standard penguasaan umum yang saya share tadi. Baik, itu penguasaan umum. Ya. Kemudian disatukan ataupun disusun semula dalam format ataupun template yang telah disediakan cikgu. Ya, betul. Bila pentaksiran mengikut kemahiran, dia ada panduan standard penguasaan dia. Baik. Berbeza dengan yang umum. Yang umum ni bila semua dah habis, bila standard kandungan dah habis, kita gunakan pentaksiran tahap penguasaan umum. Kita tak gunakan yang menjurus kepada kemahiran tersebut. Baik, itu dia. Saya sangat teruja bila dapat tahu dan dapat dengar cikgu penjelasan dan juga perkongsian hari ini berkenaan dengan PBD dalam pengurusan kehidupan. Kalau tengok peri penting cikgu tadi yang untuk memasyarakatkan golongan murid-murid berkeperluan khas. Jadi mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap apa yang telah kita kongsikan daripada awal tadi sehingga sekarang cikgu, silakan.
Okey, baik. Kalau kita lihatlah pengurusan kehidupan ni bukanlah kita nak memberi apa orang kata satu apa orang kata apa? Hadiah ataupun satu apa panggil rekod kepada murid berkeperluan khas. Pada saya lebih kepada cara macam mana murid ni nanti kita ajar kat sekolah. Sebab macam saya cakap tadi, murid MBPK perlu dibimbing. Mungkin murid ini di rumah dia tak terdedah dengan komuniti ataupun masyarakat di sekeliling. Bergantung kepada ibu ayah. Jadi harapan saya sebagai guru pendidikan khas, ibu ayah lebih dedahkan. Sebab kami di sekolah, kami dah beri kemahiran ini. Kemahiran ini diajar bagaimana murid berkeperluan khas ini untuk berinteraksi, bersosialisasi dalam masyarakat. Jadi ibu ayah di rumah sambung sahaja apa yang guru buat. Itu dia. Supaya matlamatnya murid berkeperluan pendidikan khas ini boleh berdikari kelak. Baik, itu dia. Kita dah pun dengar perkongsian daripada Cikgu Rosani Yahya, peneras program pendidikan khas integrasi SK Tingkat Negeri Sembilan. Terima kasih banyak Cikgu kerana sudi bersama kita, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Wan Nur Adli Tengah LIS Wan Ngah daripada SMK Ibrahim Fikri Terengganu. Terima kasih Cikgu. Macam ni Cikgu. Okey, dan kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika dalam pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.